Artis of the Month bagi bulan Disember, Pelangi FM, Dayat Ahim. Terus kita ditampilkan. Assalamualaikum, selamat pagi Dayat. Selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah sehat. Gembira mendengarnya. Yes. Jadi pertama sekali selamat datang ke studio Rampai Pagi. Terima Pasti kasih. bukan pertama kali kemarin. Bukan memang pertama banyak kali. Satulah. Antara figur yang memang cukup dikenali lah. Memang Nisa pun cukup meminati juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar, suara yang begitu unik. Betul. Kalau orang tani mendengar radio ini mengongsikan seni Dayat anda tahu, anda sedar yang Dayat ini merilis lagu baru, tapi bila mendengar lagu Dayat baru ke ni, tadi sudah kenal, kilala tahu ciri-ciri suara Dayat. Tapi Dayat dalam hal ini kami ingin mengetahui lah, ini peluang juga dan satu penghargaan kepada Dayat apabila dipilih menjadi Artist of the Month Pelangi FM untuk bulan Disember 2024. Artis penutup tirai Pelangi FM, Artist of the Month. Jadi tahniah kami ucapkan. Terima kasih. Tapi kalau dapat berceritalah Dayat, kalau bertanya sejak bila mula minat itu terlalu klise barangkali ya. Kita ingin mengetahui sudah berapa lama sebenarnya Dayat menceburi bidang seni khususnya nyanyian. Boleh katakan kalau pertama sekali terima kasih kerana mengajukan soalan tersebut. Berapa lama tu mungkin lebih dari 10 tahun lah. Boleh berkatakan berbelasan tahun sebenarnya. Sejak dari tingkatan 5 lagi mula mengikuti pertandingan dan pertandingan paling terbesar ialah Passport to Fame. Jadi Passport to Fame dalam tahun 2010, 2009 macam itu. Saya pun sendiri lupa season keberapa? Season kedua, musim kedua. Jadi menjadi juara dari sana sampailah sekarang lah masih aktif lah. Berbelasan tahun. Berbelasan tahun lah. 14-15 tahun macam itulah. Pelbagai kenangan lah sudah yang berada dalam pahit berbelasan manis tahun ada ini. sudah lah, ups and down-nya adalah. Dalam berbelasan tahun ini, dalam mencari genre, dalam pilihan sendiri, macam mana tu prosesnya? Okey, pertama sekali kalau menjadi seorang artis, memang kita ni memang ada rujukan artis tadi kita sendiri. Your own favorite artist lah. Macam saya sendiri, perawalan tu mungkin lebih kepada ballad, mungkin Anwar Zain, so on. So, sering terikut-ikut cara macam Anwar Zain dulu lah. Pernah dikatakan, sedayatnya lagu Anwar Zain semua. Tapi sebenarnya suara dah sampai Anwar Zain. Tadi over the years saya tu belajarlah. Okey, lagu Dayat ini, suara Dayat ini mungkin lebih sesuai kepada genre-genre yang jazz macam itu. Cuba dibawakan dengan cara sendiri. Nyaman didengar, nyaman hati membawakan. So sana stick to that lah. Tapi sebagai seorang penghibur ni, tadi mesti tanamkan prinsip jangan kekal kepada satu genre. Mesti berani mencuba untuk membawakan genre-genre lain lah, macam itu. Yes. Tetapi bermula dengan orang tadi memaparkan identiti perikonkan penyanyi luar negara Anwar Zain. Mungkin pada tahun di mana Dayat Ahim atau menceburi bidang seni itu pada tahun itulah sebenarnya Anwar Zain gemilang dengan dengan lagunya Lelaki Ini. Betul ya? Kemudian Cinta. Kemudian Cinta, betul sekali. Jadi selepas itu barulah orang merintis karier khususnya dalam bidang seni ini dengan mencuba pelbagai genre. Tapi rasanya baru-baru ini yang saya baru terdetik, ini lain daripada lain. Lain daripada genre lagu-lagu yang pernah dikeluarkan yang lebih kepada ballads sebelum ini ya. Dan Dayat pun ada lagu-lagu yang sebelum ini bersama dengan artis-artis di bawah naungan Future Face juga kan? Ada. Jadi bercerita sedikit mengenai dengan lagu terbaru. Tajuknya siapa di sebalik lagu tersebut? Okey. Siapa penciptanya adalah sang hikayat lah. Siapa tu ditujukan secara general lah, secara umum. Judulnya sudah Salam Berhajat. Tadi sudah dapat menangkap dari sana sudah apa maksud lagu ini. Salam Berhajat intinya macam ia menceritakan keolahan manusia. Bukan saja di kalangan Melayu tapi mana-mana lah yang sudah ada berhajat akan memberi salam dulu lah. Macam kata ni orang Melayu, Assalamualaikum. Sibukkah? Kenapa? Kenapa? Macam tu. Ada adabnya lah sebenarnya. Ada hajat lah macam tu. Sana tertimbul idea macam, baik pulang buat lagu pasal macam mana ya? Macam tu lah. So penerimaan itu terpulang kepada individu. Sama ada menerima lagu itu secara baiknya ataupun secara buruknya lah. Terpulang kepada pemahaman masing-masing lah. Macam tu. Pelbagai orang menginterpretasi, seperti kita ni katakan tadi kan, dalam seni ni, kita ni interpretasi
mengintegrasikan pemahaman secara berbagai pihak, berbagai sudut. Jadi kalau kita bercakap tentang lagu baru yang baru dikeluarkan ini, mungkin ada music video yang sudah disediakan atau sebagainya? Sebenarnya dalam perancangan pulang, tapi mungkin akan terdelay sedikit lah. Sebabnya tahun ini banyak komitmen. InsyaAllah mungkin di tahun depan akan diusahakan diteruskanlah dengan lagu-lagu barulah macam itu. Secara tepatnya bila rilis secara rasmi lagu Salam Berhajat ini? Salam Berhajat rilis, dah ingat bulan berapa, tapi tahun ini lah sebenarnya. Mungkin dalam pertengahan macam itu, pertengahan tahun. Proses pembikinan lagu tersebut berapa lama? Kerana saya difahamkan ini merupakan lagu yang di-request ataupun maksudnya tu di-risik kepada sang hikayat untuk menyediakan satu lirik berdasarkan penceritaan sekian-sekian. Berapa lama? Okey, merisik sang hikayat indah lama. Beritahu okey, macam aku ada idea untuk lagu. So beritahu okey, macam ni. So lepas itu ditransfer kepada komposer, and then rakaman. So proses sebenarnya believe it or not dalam 2 tahun. 2 tahun? Dalam 2 tahun. Sebabnya bukan pasal payah mencari, pasal terlupa. Sempat terlupa dan sibuk dengan komitmen. Macam okey, awak ada lagu ni, teruskan tah. Why not? Jadi apa yang mendorong Dayat untuk pencipta lagu ini menghasilkan lagu Salam Bersambut, di mana kalau dilihat dari segi bait-bait lirik ataupun berbeza daripada lagu-lagu Dayat yang sebelum ini kan? Kenapa? Sebenarnya biasalah terinspirasi dengan macam tani. Saya sendiri pun sebenarnya sudah bosan dengan lagu-lagu ballad lah sebenarnya. Masih mencintai ballad tapi mau keluar daripada boundary zone ballad itu. So terfikirlah kalau akan membuat lagu yang bergenrekan lain, berkonsepkan apa. So terfikirlah okey, kalau kita ni kan berhasrat ataupun menyuarakan hajat kepada seorang, especially tani orang Islam, tani akan bagi salam dulu. Samalah kepada sang hikayat. Saya akan Assalamualaikum. Sibukkah? Sesanalah tercetusnya idea untuk membuat lagu Salam Berhajat lah macam itu. Sampai tah dijadikan satu lagu. Ada tata tertibnya. Ada tata tertibnya lah macam itu. Jadi Dayat katakan tadi sudah keluar daripada zon selesa itu zon balada. Balada. Bagaimana penerimaan orang sekeliling Dayat apabila memilih untuk menukar genre baru ini? Alhamdulillah, penerimaan orang ramai terhadap lagu ini pun luar biasa juga. Dorang sendiri pun Indah membayangkan Dayat ini sebagai seorang penyanyi balada the whole time lah macam tu. Dorang sendiri melihat Dayat ini seorang penyanyi yang boleh membawakan genre-genre lain macam tu. So alhamdulillah dengan pendapat dan penerimaan dorang itu, Dayat sendiri lebih yakin dengan lagu Salam Berhajat inilah macam tu. Dan dorang dapat merelatekan dengan keadaan hidup masing-masing lah macam tu. Jadi setiap penyanyi pastinya mempunyai visi dan juga misi mereka. Hatta Dayat sendiri ingin menjadi seorang penghibur ataupun penyanyi yang versatile. Bukan hanya dapat menguasai satu genre muzik ataupun lagu sahaja. Ini ada permintaan. Secara live ingin mendengarkan Dayat menyanyikan lagu Salam Bersambut ini. Bahagian mana yang digemari? Ia punya chorus lah. Ia punya chorus sikit saja. Salam berhajat datang mendatang. Sampai ada sikit saja. Kalau tu mesti dengar full arah TikTok dan juga karang lah. Kita ni akan membawakan nanti. Dibawakan tadi untuk hook Auda untuk mendengarkan satu nyanyian akan kita ni bawakan penghujung sampai pagi nanti. Jadi saya percaya juga selepas ini merupakan satu pencapaian baru kepada Dayat, genre muzik yang berlainan daripada kebiasaannya. Di masa akan datang mungkin ada ingin mencuba genre lain pula? Alhamdulillah baru-baru ini Dayat ada berbincang dan di-approach oleh salah seorang penulis lirik barulah dan telah memberikan konsep lagu yang baru. So mungkin tahun 2025 ini satu pencubaan, satu permulaan untuk Dayat menyanyikan lagu-lagu genre macam itu. So artinya I will be moving on dari lagu-lagu ballad ke lagu-lagu jenis macam ni dan lagu-lagu yang boleh dikatakan in trend lah. Mungkin masih ballad tapi berasaskan dengan dari ballad negara lain lah macam itu. Mungkin kalau baru tadi kami kongsikan kami ada bualkan tadi satu perbincangan antara kami iaitu antara perjalanan dengan destinasi.
Kalau dari Dayat sendiri sebagai seorang penyanyi, apakah pengertiannya dalam perjalanan seorang penyanyi dan destinasi seorang penyanyi itu? Kalau soalan itu begitu mendalam, memang mendalam lah. Perjalanan itu bagi Dayat pengalaman yang dilalui sepanjang dari pertandingan sampai sekarang, itu mengajarkan Dayat arti hidup. Bukan sebagai individu biasa saja, tapi sebagai individu sebagai anak seni lah macam itu. Dan destinasi itu belum dapat dibayangkan sebenarnya. Sebabnya semakin kita ni over the years, as we go through the years itu, gambaran destinasi itu akan berubah. Mungkin sekarang kita ni dalam tahun 10 tahun akan datang saya mau ada satu production, tapi selepas itu mungkin lain, jadi lain macam itu. Tapi yang pastinya akan mau lebih majulah, lebih dapat terima ramai lah. Bukan saja di negara kita ni, tapi also di seluruh dunia lah. Betul, walaupun matlamat ataupun destinasi asal itu ada, cuma orang disebabkan alur zaman yang kita ni lalui yang mau tidak mau menyebabkan kita ni perlu mengimprovisasi sedikit acara perjalanan. Lah, betul ya. Jadi sekurang-kurangnya apa yang ingin kita ni capai, destinasi yang ingin kita ni tuju itu sesuatu yang bukan hanya membahagiakan kita ni, tetapi juga orang sekeliling memanfaatkan. Itu pointnya. Jadi banyak yang ingin kita ni tanyakan, tetapi ada satu soalan yang tidak pernah saya tanyakan kepada mana-mana penggiat seni, khususnya seni suara. Saya melihat trend dan juga iklim muzik di negara kita ni ya. Para penyanyi sudah semakin bijak. Selalunya mereka akan men-schedule lagu-lagu mereka itu rilis pada sekian-sekian bulan kerana sebab-sebab tertentu. Betul. Pandangan Dayat mengenai ini. Kerana contohnya baru-baru ini kita ni kan baru saja mengadakan Radio Television Brunei mengadakan Festival Media Kreatif. Di dalamnya digabungkan 2 anugerah, ada 3 sebenarnya. Brunei Music Videos, ada Anugerah Pelangi dan juga Ekspresi E-Hits kan. Jadi sebelum proses pengiktirafan dan penganugerahan, beberapa bulan sebelumnya tu sudah ada nama-nama dicalonkan. Saya melihat di masa ini beberapa tahun kebelakangan, kebanyakan artis kita ni, tapi orang ni terpulanglah, memang masing-masing dengan strategi. Mereka merilis lagu beberapa bulan apabila mereka mengetahui akan diadakan anugerah. Pendapat Dayat sendiri dari segi pengaturan strategi merilis lagu-lagu baru. Okey, mungkin dari segi peraturan program itu memang sudah ditetapkan lagu yang akan diterima hanyalah pada jangka waktu sekian-sekian lah. So kalau sempat dorang rilis, dorang akan rilis macam. Tapi kalau ada certain penyanyi, saya sendirilah akan merilis lagu mengikut kesesuaian. Macam contoh-contoh di negara kita ni ada Ramadan, kita ni ada Raya, Hari Kebangsaan. So tarikh-tarikh tersebut sebenarnya mungkin 2 minggu sebelum ataupun 2 minggu selepas macam tu, ini sesuai untuk kita ni merilis lagu-lagu sendiri. Pasal tani masih dalam momentum perayaan macam tu. So masih tunggu yang sesuai, yang orang indah ada berkaitan dengan hari-hari kenegaraan macam itulah, hari-hari kebesaran negara macam raya ke hari kebangsaan ke apakah macam tu. So at least fokus itu kepada penyanyi itself lah macam tu. Dan kalau di negara kita ni, bagi Dayat sendiri cukuplah dalam merilis 1 ke 2 lagu. Sebab kita ni belum dapat dikatakan sebagai industri, masih scene macam itu. So 1-2 lagu pun sudah memadai, asal tani tahu marketing kita ni, publicity and so on lah macam itu. Pastinya dalam untuk mencipta karya ni bukanlah sesuatu yang mudah, terutama sekali karya yang diterima orang ramai. Melihat juga pada market. Betul, tidak alang-alang kita akan membuat, bukan seperti melepaskan batuk di tangga saja juga. Bukan sekadar kan mengejar populariti. Benar ya. Walaupun kita ni ingin mempertahankan nama di industri ini ataupun di bidang ini, tetapi perlu ada strategi seperti yang Dayat nyatakan. Saya setuju strategi yang Dayat lakukan selama ini dalam hal merilis dan juga mengeluarkan lagu-lagu baru. Masing-masing mempunyai cara yang berbeza pastinya dengan sebab dan asbab yang berbeza juga Dayat. Mungkin untuk akhirnya sebelum kami memberikan ruang untuk menghiburkan kami ni menutup Rampai Pagi untuk edisi hari Ataria ni, mungkin kata-kata nasihat kerana semakin banyak penyanyi-penyanyi baru yang tidak kurang juga hebatnya. Hatta baru kurang 5 tahun ataupun 10 tahun sudah diiktiraf dengan anugerah. Jadi kita melihat di sini bahawa penyanyi-penyanyi baru ini sudah semakin celik seni.
nasihat dan juga mungkin ada kata-kata inspirasi. Mungkin kepada pendatang-pendatang baru dan yang sedang yang baru akan berkecimpung dalam dunia seni kita ini, jangan berhenti berharap semata. Jangan berhenti berusaha kerana rezeki dari usaha adalah satu nikmat yang dapat dikatakanlah. So always try your best to chase your dreams, no matter berapa lama. Ya. Baik. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Dayat Ahim, nama yang sememangnya sudah cukup dikenali di negara Brunei Darussalam. Tiada duanya ni, hanya Dayat Ahim. Dan ada klon ya Dayat. Kami doakan semoga terus maju jaya dengan terus sama menghasilkan karya-karya yang hebat di negara Brunei Darussalam yang boleh menepati cita rasa masyarakat kita ni Dayat.